Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada warga Kuala Lumpur. Saya Abdullah Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Bahagian Penjaja dan Peniaga Kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. So, untuk makluman para penonton sekalian, pada 2 hingga 4 bulan Disember ini di Persin 2 Putrajaya, kita akan mengadakan sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil bagi peringkat kebangsaan yang berlangsung pada 2 bulan sehinggalah 4 bulan, mula pada 10 pagi hingga 10 malam setiap hari. So, untuk makluman penonton sekalian, Hari Penjaja dan Peniaga Kecil ini telah diwartakan oleh kerajaan bermula pada 18 November. Jadi, dalam perwataan itu, sumbangan penjaja dan peniaga kecil merupakan satu sumbangan yang sangat penting pada ekonomi negara, di mana sumbangan mereka diiktiraf dan kita telah mengadakan sambutan untuk kumpulan ini pada 18 November setiap tahun. Jadi pada 2 hingga 4 bulan ini merupakan tarikh keramat untuk sambutan mereka. Kita telah mengadakan festival, berbentuk festival atau karnival jualan dan juga gerak usahawan yang kita adakan dalam tempoh 2 hingga 4 bulan. Secara detailnya, kita akan mengadakan festival penjaja dan peniaga kecil di tapak Persin 2. Dia ada 3 tapak, tapak A, tapak B dan tapak C. Jadi di Persin 2 itu akan meriahlah. Kita juga ada festival food truck Malaysia. Kita ada juga gerak usahawan yang akan berlangsung di dalam menara usahawan. Kita ada pameran rakan strategik. Kita ada program Warungku, di mana program Warungku ini adalah satu program yang telah kita lancar pada tahun 2020 semasa sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil, di mana Warungku telah menjadi salah satu program kita untuk membawa merchant ataupun pengusaha-pengusaha penjaja-penjaja ini dalam satu platform perniagaan secara digital. Selain daripada itu, kita juga ada Celcom Day, kita ada HPPK, Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Celebrity Corner, kita ada stesen seni, kita ada persembahan pentas. Penganjuran Hari Penjaja dan Peniaga Kecil 2021 ini adalah bertujuan sebagai satu simbolik kepada penghargaan dan pengiktirafan oleh kerajaan kepada golongan penjaja dan peniaga kecil atas sumbangan mereka terhadap ekonomi negara. Kita harus akui bahawa golongan ini merupakan antara penyumbang terbesar dan merupakan tulang belakang kepada kestabilan ekonomi negara. Walaupun kita sedang menghadapi tempoh pandemik ini, namun alhamdulillah kita dapat menganjurkan akhirnya Hari Penjaja dan Peniaga Kecil mengikut norma baru. Maksudnya bagi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam kita punya sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil, hendaklah mengikuti SOP setiap masa. Sebenarnya untuk makluman penonton-penonton sekian, Hari Penjaja dan Peniaga Kecil ini telah sambut pada tahun 2012 dan telah dirasmikan oleh Perdana Menteri kita sekarang. Pada masa itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan menteri pertama yang merasmikan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil semasa memegang portfolio Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Perdagangan dan Kepunaan. Setelah hampir sedekat, kita alhamdulillah berharap pada 3 bulan nanti, di mana majlis ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasihi. Majlis tersebut akan dipancangkan secara online kepada 7 lokasi, iaitu di Alor-Setar Kedah, di Kuala Terengganu, di Bera Pahang, Tanjung Karang Selangor, Batu Pahat Johor, Kuching di Sarawak dan juga di KK Sabah. Justru sambutan Hari Penjaja yang kita harapkan dapat meneruskan legasi Hari Penjaja dan Peniaga Kecil yang dianggapkan akan menjadi pendorong kepada penjaja dan peniaga kecil untuk menyumbangkan dan mengukuhkan kestabilan ekonomi negara. Stop sekejap. Seperti mana yang saya maklumkan, HPPK 2021 ini akan diadakan selama 3 hari pada 2 hingga 4 Disember 2021 dengan pelbagai program atau aktiviti yang dirancang sepanjang tempoh 3 hari tersebut. Expo dan pameran melalui program Gerak Usahawan Nasional 2021 merupakan perkara utama, di mana usahawan-usahawan dapat memperoleh ilmu dan juga bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Karnival jualan secara fizikal dan juga atas talian juga akan berlangsung menggunakan platform Warungku. Festival penjaja dan peniaga kecil akan juga diadakan serta festival food truck 2021 juga akan berada di tapak B. Antara lain sesi dialog daripada persatuan-persatuan penjaja dan peniaga kecil, program pemantapan penjaja dan peniaga kecil, jualan happy hour Warungku, Warungku Street Attack dan juga
ceramah perdana. Ada pelbagai bentuk pertandingan seperti pertandingan burger, pertandingan karaoke dan pelbagai lagi yang kita akan adakan. Tujuan utama kita menganjurkan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil dengan beberapa matlamat untuk membangkitkan usahawan ke arah yang lebih baik, di mana dengan menggunakan norma-norma baru, iaitu SOP yang telah ditetapkan. Antara sasaran yang kita expect dalam penganjuran HPPK ini, kita mensasarkan selama 10,000 orang yang akan terlibat secara fizikal serta dalam talian, manakala penglibatan 200 orang penjaja dan peniaga kecil yang disasarkan di dalam sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil ini, dengan sasaran nilai jualan melebihi daripada 200,000 serta potensi pelaburan hampir 1 juta bagi pembiayaan dan bantuan. So sepanjang 3 hari ini yang akan berlangsung akan memberi banyak pengetahuan dan juga jualan kepada warga Putrajaya yang berhampiran dan juga warga Kuala Lumpur untuk hadir bersama. Jadi bagi mereka yang berada di luar tu, kalau ingin datang ke Putrajaya, dipersilakanlah juga. Dan selain daripada itu, seperti mana yang tadi saya maklumkan, terdapat 7 lokasi yang juga kita mengadakan, itu di Alor, Kuala Terengganu, Bera, Tanjung Karang, Batu Pahat, di Kuching dan juga di KK secara online, dan juga di kawasan setempat juga mempunyai aktiviti fizikal pada 3 hari bulan tersebut. So untuk itu saya menyeru warga Kuala Lumpur, warga wilayah Persekutuan dan juga warga Malaysia untuk bersama-sama menyambut sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2021. Jom, marilah hadir beramai-ramai dan ikutilah SOP. Untuk makluman tuan, semasa pandemik 2020 bermula, pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ramai orang opt untuk menjadi penjaja dan peniaga kecil. So di wilayah kita mempunyai zon bebas berniaga yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Wilayah, dan di situ sebenarnya telah mewujudkan ramai kumpulan penjaja dan peniaga kecil seperti cawangan tumbuh di tepi-tepi jalan secara online yang mereka dapat memasarkan. Dalam tempoh pandemik COVID tersebut telah mewujudkan pelbagai perniagaan baru, antara lain kegiatan delivery system ni amat tinggi, dan kegiatan ini telah memberi peluang pekerjaan kepada golongan yang terkesan, di mana mereka telah mengalami masalah di buang kerja, masalah tidak dapat bekerja, dan mereka telah opt untuk menjadi rider, untuk jadi penghantar dan sebagainya. So untuk tujuan ini juga pihak kementerian telah mewujudkan satu platform, iaitu platform Warungku, di mana penghantar makanan tempatan telah kita wujudkan. So dalam sambutan Hari Penjaja ini, kita onboard sekali merchant dan juga warungku supaya mereka lebih popular. Tujuan utama bagi memenuhi keperluan mereka yang terkesan itu untuk mendapatkan kerja dan sebagainya. Menjawab pada pertanyaan tuan tu tadi, dari segi peningkatan perniagaan ni, ya betul. Kita telah mendapat maklumat bahawa home based business yang informal, sektor yang tidak berdaftar, telah meningkat secara mendadak, dan hampir 2 juta yang terlibat di dalam home based business, niaga daripada rumah. So ini juga merupakan salah satu perkara yang perlu kita lihat di kementerian kita dalam usaha untuk memperbaiki kaedah home based business. Selain daripada itu, yang telah berdaftar sebelum ini dianggarkan lebih kurang dalam 1.6 juta yang aktif, dan 1.8 juta secara total daripada ROB telah memang pun dalam perniagaan ini. So kalau kita lihat, kumpulan-kumpulan inilah yang menjadi backbone pada ekonomi semasa kita pandemik dan telah memberi peluang pekerjaan pada mereka yang terkesan. Untuk makluman tuan, tema bagi Hari Penjaja dan Peniaga Kecil pada tahun ini adalah keluarga penjaja dan peniaga kecil adalah penggerak ekonomi rakyat. So tema ini selaras dengan memperlihatkan keadaan ekonomi di mana peluang pekerjaan, peluang perniagaan wujud di kalangan penjaja dan peniaga kecil ini. Saya rasa insya-Allah mungkin ada yang akan dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Oleh yang demikian, kalau penjaja dan peniaga yang berada di luar sana ingin tahu apakah kelebihan dan akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sila hadir di majlis kita.
Saya Muhammad Nazri bin Kamal Zaman, iaitu Ketua Niaga Muda Gabungan Persatuan Penjaja Daripada Kecil Melayu Malaysia lah. Dan juga saya juga sebenarnya adalah orang yang menguruskan warungku yang sebelum ini dikenali sebagai Warung Rider. So kita ada dua platform sebenarnya. Yang pertama, kami di peringkat Gabungan Persatuan Penjaja Daripada Kecil Melayu Malaysia ini mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atas penganjuran Hari Penjaja dan Penjaja Kecil Keluarga Malaysia peringkat kebangsaan pada tahun 2021. Untuk makluman, Hari Penjaja di Malaysia Kecil ini sebenarnya kita sambut setiap tahun pada 18 November. Bermulanya pada 2012, iaitu waktu itu Yang Amat Perdana Menteri sekarang merupakan menteri di KPDN-KK waktu itu. Dan kita sebenarnya sebelum ini Gabungan Persatuan Penjaja di Malaysia Kecil ini tidak ada bapa sebenarnya. Selepas wujudnya di bawah KPDN KK dan sekarang dikenali KPDN HCP, sekarang telah bertukar kepada MIDEC. Jadi ini satu penghormatan kepada penjaja dan penjaja kecil seluruh negara kerana kita sudah ada kementerian yang menjaga kebajikan kita sendiri. Itu sebenarnya di peringkat gabungan. Dan Gabungan Persatuan Penjaja Daripada Kecil Melayu Malaysia ini juga dikenali sebagai GPPKM ini mempunyai 177 cawangan di seluruh negara dan mempunyai lebih daripada 400,000 pendaftaran penjaja bersama dengan kita. Jadi kita juga sebenarnya telah membantu kerajaan dari segi menjaga kebajikan penjaja ini sendiri, dan dalam masa yang sama sebenarnya ini merupakan satu platform penjaja kecil memasarkan produk-produk mereka di Hari Penjaja ini. Okey, tentang Hari Penjaja tahun ini sebenarnya bagi kami di peringkat gabungan ini sendiri sebenarnya kita rasa amat bertuah kerana selepas era PKP, era yang kami merupakan golongan penjaja yang cukup terkesan, dan memang sepanjang PKP 1 sehinggalah sekarang ni endemik, jadi kita merasakan ini merupakan golongan-golongan yang memang terkesan sangat, dan kita harap sangat bahawasanya dalam sambutan Hari Penjaja ini mungkin ada perkara-perkara baru yang akan diumumkan supaya boleh menjaga kebajikan penjaja dan kecil ini sendiri di peringkat gabungan. Jadi sepanjang 3 hari ini sebenarnya kita melihatlah kalau boleh kita menjemput semua warga penjaja dan juga semua penduduk di seluruh negara untuk bersama-sama dengan kita, dan dalam masa sama kita juga mengadakan live streaming di 7 lokasi di 7 negeri, termasuklah di Kedah sendiri, dan juga kita juga ada di Sabah dan Sarawak, kita ada di Johor, kita ada di Kelani, di Terengganu, kita ada di Pahang, dan tidak lupakan di Selangor, di Tanjung Karang. Jadi live streaming ini akan diadakan secara serentak pelancaran itu, dan aktiviti akan bermula pada selepas Jumaat di negeri masing-masing, dan di situ kita akan pancarkan secara terus di kawasan utama di Hari Penjaja ini. Okey, tentang era pendigitalan, untuk makluman bahawasanya kami di Gabungan Persatuan Penjaja telah mengambil inisiatif iaitu mewujudkan Warung Rider yang telah dilancarkan pada tahun lepas, iaitu pada 18 November 2020 sempena Hari Penjaja yang lepas. Jadi Warung Rider ini fokusnya adalah membantu anak-anak ahli untuk menjana pendapatan tambahan. Jadi di situ kita wujudkan Warung Rider. Dan tumpuan kita adalah memastikan peniaga-peniaga di luar bandar terutamanya menggunakan kelebihan ini. Kerana kita faham bahawasanya sebelum ini platform-platform lain menumpukan kawasan-kawasan hebat lah. Kawasan utama contohnya di Ipoh, di Kuala Lumpur sendiri. Tapi kami mewujudkan rider-rider di kampung, di kawasan pedalaman untuk membantu penjaja lah. Untuk membantu penjaja ini memasarkan produk mereka menggunakan perkhidmatan yang kita adakan. Dalam masa yang sama, kita telah menambah kita punya kemudahan daripada Warung Rider. Kita mewujudkan satu platform e-commerce baru yang dikenali sebagai Warungku. Jadi Warungku ni merupakan e-commerce. Pada tahun ini kita hanya mewujudkan dipanggil food delivery system. Maksud dia hanya fokus pada makanan. Tetapi pada tahun hadapan kita akan memfokuskan kepada Warungku ni kepada sistem fully e-commerce macam Lazada dan juga Shopee. Kerana kita ada lebih daripada 400,000 database penjaja yang memang mereka ini peniaga, mereka memerlukan platform. Dan kita masih belum ada lagi pun platform lokal yang memang champion yang dekat Malaysia ni. Contohnya sekarang kita pakai Lazada, kita pakai Shopee, kita pakai semuanya itu di luar negara. Termasuklah kita menggunakan perkhidmatan penghantaran, contoh dia Grab, Foodpanda, semuanya luar negara. Tak ada lagi pun yang dekat Malaysia. Kita tidak ada Malaysia best e-commerce, kita tidak ada Malaysia best delivery system
dekat Malaysia. Jadi dengan inisiatif yang dibuat di antara gabungan peserta menjaja dan juga di peringkat kementerian sendiri di bawah MIDEC, jadi kami berharaplah 2022 itu merupakan satu tahun merupakan untuk kita jadikan Warungku ini merupakan platform untuk mendigitalkan penjaja ini sendiri. Sedikit tentang ekosistem Warungku ni, sebenarnya saya juga menjemputlah sebenarnya dari segi ekosistem Warungku ni, kalau boleh mereka yang mana berminat untuk menjadi merchant ataupun menjadi vendor kepada kita menjemput mereka untuk bersama-sama kita. Dan sekarang kita dah ada melebihi 4,000 vendor, kita ada lebih hampir 100,000 produk, dan kita akan kekalkan dan kita akan gandakan sehingga kita boleh mencapai dalam masa 5 tahun kita sasarkan iaitu 100,000 vendor. Kita mensasarkan di dalam platform kita, dan kita mensasarkan 1 juta SKU dalam kita punya platform dalam masa 5 tahun. Itu adalah KPI kita, itu adalah untuk kita memastikan Warungku dapat bersaing dengan platform-platform yang besar dalam masa yang akan datang. Jadi tahun depan ni sebenarnya fokus kita adalah menjadi Lazada ataupun Shopee yang baru. Sebab sebenarnya dia ada banyak dalam ekosistem ni, tapi dia jadi isu dia adalah dia tak ada champion. Contoh dia sekarang kita ada di bawah kementerian sendiri, saya rasa banyak lagi platform lain. Ada juga macam Pebeli, ada juga lagi macam kalau dengar dulu Yapi ada Simasa. Kalau kata Tekun ada macam-macam produk, ada brand, tapi kita tidak ada champion e-commerce. Jadi apa yang inisiatif MIDEC bersama dengan gabungan ini merupakan satu impak besar yang memang kita akan bantu peniaga kita dengan lebih baik. Dan kita ada beberapa kelebihan lah sebenarnya dalam Warungku ni. Yang pertama, kelebihan kita charge yang murah. Charge kita platform 5% sahaja. Tetapi kalau kata makanan, maksimum 20% saja. Itu kita punya charge dan kita tidak ada apa-apa charge pada peniaga. Kita zero charge pada peniaga. Maksudnya tak ada charge pada peniaga. Dan payment kita juga adalah sepantas T+2. Kalau orang lain panjang 7 hari, 14 hari. Tapi kita 2 hari je. Maksud dia hari Senin berniaga, Selasa proses, lusa dapat duit. Terus ke dalam akaun dia. Dan kita tidak ada charge dari segi promotion. Sebab itulah Warungku ni sekarang sebenarnya tahun ni mungkin kurang ramai lagi mengenali kerana kita belum lagi lakukan promosi, dan insya-Allah tahun depan dengan penlibatan beberapa kementerian lain yang turut bersama dengan Warungku, kita percaya bahawa Warungku akan pergi jauh lah. Dan kita nak kalau boleh dekat Malaysia ni dia ada satu platform yang bantu tapi dengan yang tak membebankan peniaga. Sekarang banyak platform bantu tapi membebankan peniaga. Promosi dia charge, platform dia charge, transfer duit pun dia charge, dia ada banyak hidden charge. Akhirnya sebab tu yang peniaga sekarang ni macam betul-betul marah dengan beberapa platform yang ada sebab mereka tak dapat yang sebenar. Contoh dia letak barang RM10 yang sampai dah naikkan harga RM13.50 atau RM14. Nanti peniaga dapat RM8 je. RM8, RM9 je. Dia makan sekali dengan duit peniaga. Sebab kita tiada hidden charge dalam kita punya platform. Itu kelebihan kita lah dengan orang lain. Okey, saya yang last tu saya telah bagi pihak gabungan peserta penjaja di negeri kecil kita mengucapkan lagi sekali selamat hari penjaja kepada semua, dan kita jemputlah semua penjaja di negeri kecil ni untuk datang bersama kita sepanjang 3 hari ini. Kerana kalau event-event macam ni kita harap dia akan berterusan kerana dia akan juga menyumbang kepada pendapatan peniaga dan juga ekonomi negara khususnya jugalah. Okey, untuk mendaftar dalam warung, dia terus pergi kita punya website kita, Warungku ni, di sana warungku.my ni, dia boleh melayarilah website kita www.warungku.my, dan di sana ada butang untuk dia buat pendaftaran terus. So dia boleh berdaftar melalui kita punya platform, dan sebenarnya kita juga ada kita punya center-center di seluruh negeri, di setiap negeri kita ada center, dan boleh juga, dan juga mereka juga boleh menghubungi peserta penjaja pun untuk membuat pendaftaran. Sebab kita ada 177 cawangan di seluruh negara. Boleh melalui kita.